السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 35 baris 4 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan adalah bagi kalam itu suatu ta'aluk jua, iaitu tanjizi qadim. Tetapi kata Asy'ari bagi dengan i'tibar suruh dan tegak dahulu daripada ada mukhatab dengan keduanya. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang terakhir daripada segala sifat ma'ani, dan perbahasan sifat yang terakhir dari sudut pandangan yang rajih, pandangan yang kuat dalam mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita sambung perbahasan berkaitan dengan ta'aluk kalam Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut sebelum ni, ta'aluk itu dengan makna fungsi, ta'aluk itu dengan makna tugas. Jadi sekarang ni nak bahas tugas sifat berkata Allah. Maka kata musannif rahimahullahu taala, dan adalah bagi kalam itu, berkata tu lah, kalam tu ada suatu ta'aluk jua, satu saja. Sebab ta'aluk ni dia ada tiga. Pertamanya saluhi qadim, keduanya tanjizi qadim, ketiganya tanjizi hadis. Jadi tanjizi qadim, tanjizi hadis, saluhi qadim ni saja dia panggil nama bagi ta'aluk sifat-sifat ma'ani. Cumanya setiap sifat kadang-kadang tanjizi qadim sahaja, ada yang semua saluhi, tanjizi qadim, tanjizi hadis semua dia balun. Ada yang saluhi qadim dan tanjizi qadim sahaja, tanjizi hadis tak ada. Jadi sifat perkata ni, pandangan pertama kata satu sahaja. Apa satu? Iaitu tanjizi qadim. Maknanya sejak azali sudah siap belaka dah secara terperinci semua apa yang nak dikata Allah Ta'ala. Sama ada perkara itu benda wajib, perkara itu benda mustahil, perkara itu benda harus, perkara itu berkait dengan perintah, perkara itu berkait dengan larangan, perkara itu berkait dengan janji baik, janji buruk, semua sudah tetap sejak azali secara terperinci.
Tanpa ada pembahagian tanjizi hadis dengan saluhi qadim. Itu pandangan pertama lah. Dia. Kemudian dia kata, tetapi kata Asy'ari, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pendiri ataupun dia panggil pendirilah, ataupun dia panggil pengasas mazhab Asy'ariyah. Dia bukan asas tu maknanya saya ni ketua Asy'ariyah, bukan. Ulama selepasnya lah yang menjadikan dia tu sebagai pendiri ataupun pengasas. Macam dalam fiqh lah, mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i tu pergi buat pengumuman, saya mulai sekarang saya buat mazhab saya sendiri dan saya ketuanya. Tak ada gitu. Kalau ada gitu gila, ngaku diri sendiri ketua dalam mazhab. Yang buat lagu tu bila tu orang selepas dia lah, para ulama selepas dia ni kaedah gini-gini ni ikut Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i lah ketua dia. Ketua walaupun ketua sekalipun, tapi belum tentu ikut. Baik itu mazhab Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama mutaakhirin, mutaqaddimin kadang berselisih pandangan dengan Imam Syafi'i sendiri, kerana mazhab Syafi'i bukan hanya tertakluk kepada perkataan Imam Asy-Syafi'i sahaja. Mazhab Asy-Syafi'iyah, kita pun sebut Asy-Syafi'iyah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kalau Asy-Syafi'iyah, ya tu makna ya nisbah, mazhab yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Makna dia satu madrasah, dia satu grup. Bukan semua kita taklid Imam Syafi'i punya perkataan. Kerana kadang-kadang Imam Syafi'i dalam pada zaman dia berlaku sedemikian, pada zaman akan datang berlaku hal lain, maka berubah hukum tu. Zaman Nabi SAW tak ada benda ni, zaman kita ada benda ni, apa hukum dia? Jadi tak ada contoh. Jadi macam mana nak hukum, istinbat hukum, kata haram ke halal ke sah ke batal? Dengan berdasarkan kaedah mazhab Syafi'i dengan berserta dari dalil dia. Jadi sekarang ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, bagi kalam itu dua ta'alluq. Tadi kata satu tu pandangan pertama, tu pandangan mazhab Maturidiyah lah. Dia kata masuk sekali suruhan Allah, perintah Allah, larangan Allah, janji baik, janji buruk, semuanya sudah ada pada siap tanjizi qadim. Sejak azali sudah siap belaka dah secara terperinci semua benda tu, tanpa syarat makhluk, tanpa syarat ada makhluk. Dia beza khilaf sini ni sebab dia beza dari sudut perlu dok syarat ada makhluk ataupun tidak. Jadi pandangan pertama yang kata satu ta'aluk saja ni, maknanya dia tidak mensyaratkan adanya makhluk untuk adanya suruhan dan larangan. Tak syarat ada makhluk. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata dua. Pertamanya salahiyun qadimun, ataupun bahasa kitanya saluhi qadim lah. Qadim sejak azali. Saluhi makna boleh badan batul, tu kalau asal bahasa. Tapi saluhi qadim ni lagu mana kalau kalam? Dengan i'tibar suruh dan tegah dahulu, yakni sebelum daripada ada mukhatab. Mukhatab ni orang yang dicakapkan. Macam kita ni cakap kawan kita, kita ni mutakallim, orang yang bercakap, dia tu mukhatab, orang yang dengar kita cakap. Jadi mukhatab ni mana kita ni lah. Allah cakap, kita tujuan cakapan yang dituju tu. Tu mukhatab lah tu. Orang yang dengar cakapan Tuhan, orang yang dengar perintah Tuhan, larangan Tuhan, dia panggil mukhatab. Jadi sekarang ni kita mukhatab lah. Nisbah kalau kita cakap, kita mutakallim, kita orang bercakap, orang yang dengar kita cakap, dia panggil mukhatab. Kata muallif rahimahullah, dengan keduanya dengan suruh dan tegah. Jadi pandangan kedua Imam Asy'ari kata dia ada dua ta'aluk. Pertamanya saluhi qadim. Makna apa? Maknanya ialah kena syarat ada makhluk baru ada suruh dan perintah. Jadi bila syarat kena ada makhluk untuk suruh dan perintah, sekarang ni waktu qadim tak ada lagi, waktu azali tak ada lagi makhluk, waktu azali tak ada lagi benda baru. Jadi hanya ada
Allah Ta'ala dengan segala sifat dia sahaja. Maka tubiklah perkataan istilah saluhi qadim. Maknanya Allah Ta'ala perintah dan suruh sejak azali itu dengan syarat ada makhluk. Dengan makna kebolehan Allah Ta'ala perintah dan larang itu bila ada makhluk nanti. Tapi sekarang tak ada makhluk lagi. Kebolehan cakap berkaitan perintah dan larangan itu sudah ada sejak azali. Itu saluhi qadim. Sejak azali sudah ada kemampuan untuk Allah perintah, Allah larang. Bila ada makhluk nanti. Cuma sekarang tak ada makhluk sebab qadim. Tu yang kata syarat ada makhluk tu. Kalau bagi yang kata saluhi qadim. Okey. Tu yang pertama. Dan yang keduanya tanjizi hadis. Tanjizi hadis itu apa? Iaitu tanjizi hadis kemudian yakni selepas daripada wujud mereka itu makhluk dengan iktibar kedua perintah dan larang. Tanjizi hadis ni baru. Tanjizi ni makna cakap sungguh lah. Jadi bila turun perintah mayang, waktu sekian. Waktu bila? Waktu zaman Nabi SAW. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dua perintah tu. Zakat, mayang. Sejak azali dah ada dah. Allah siap dah sejak azali. Siap dah perintah tu sejak azali. Kebolehan nak cakap ataupun kebolehan untuk perintah wa aqimus salah wa atuz zakah sudah ada sejak azali. Cuma tak buat lagi, tak cakap lagi sebab belum ada makhluk. Bila ada makhluk sungguh tanjizi hadis, barulah turun perintah Allah Ta'ala suruh sembahyang, suruh puasa pada waktu dia. Contohnya sembahyang disyariatkan pada 1 hijrah contohnya. Puasa dan zakat di 2 hijrah. Waktu 2 hijrah tu baru turunlah perintah puasa tu. Mana sebelum hijrah tu tak turun lagi perintah puasa. Tapi dah ada dah sejak azali apa yang nak cakap berkaitan puasa. Ada. Cuma tak berlaku lagi. Tu tanjizi hadis. Selesai. Faidatun, ini satu faedah. Dia pun nak selang sikit lah berkaitan dengan cerita sebelum dia masuk sifat maknawiyah. Segala kitab Allah yang langit. Jadi kalau agama-agama yang mana menggunakan kitab Allah Ta'ala yang diturunkan daripada langit, dia panggil agama samawi. Samawi ni asalnya as-sama, langit. Batu letak ya nisbah as-samawi, yang dibangsakan kepada langit. Mana bangsa langit? Iaitu kitab tu diturun daripada langit. Mana kitab tu daripada langit? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Tu dia panggil agama yang guna kitab-kitab diturunkan Allah daripada langit, dia panggil agama samawi. Kita ni agama samawi. Nasrani agama samawi iaitu Injil. Yahudi agama samawi iaitu Taurat. Zaman Nabi Daud agama samawi sebab Zabur. Jadi dikata segala kitab Allah ini turun daripada langit, diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi semua kitab-kitab Allah Ta'ala asal dia turun bahasa Arab belaka. Taurat bahasa Arab, Injil bahasa Arab, Zabur bahasa Arab, Quran bahasa Arab. Lepas tu yang kita dengar kata Zabur tu bahasa Qibti, Ibrani lah, kok mana? Maka dia kata kemudian diterjemahkan tiap-tiap Nabi bagi umatnya, umat Nabi dengan lisannya, lisan Nabi. Jadi bahasa Qibti yang kita kata Zabur tu makna asal turun bahasa Arab. Kemudian Nabi Daud pergi ke bahasa Qibti, bahasa kaum dia. Nabi Musa AS asalnya Taurat tu bahasa Arab, kemudian diterjemah kepada bahasa Ibrani. Nabi Injil. Nabi Isa AS turun pada dia Injil. Maka dia cakap bahasa Arab asalnya, kemudian terjemahkan kepada bahasa Syriani. Tu tubik bahasa kita tu.
Jadi ikut kitab Durus Samin kita ni, asal usul kitab-kitab Allah Ta'ala tu bahasa Arab. Jadi al-lughatul arabiyyah ni, bahasa Arab ni, bahasa syurga, bahasa Allah Ta'ala, bahasa para anbiya, bahasa para nabi. Sebab tu kita kena kuasai jugalah bahasa Arab ni kalau bolehnya. Paling-paling kurang tu dalam sembahyang tu kita tahu apa kita sebut. Fatihah tu takkan tak tahu makna lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa dia makna dia. Jadi kalau kita tahu makna setiap sebutan sama ada sunat ataupun rukun dalam sembahyang, paling-paling tidak kita boleh khusyuk. Tambah kalau tu imam baca tarawih panjang contohnya, kalau kita faham bahasa Arab tu sedap tak bahasa lenguh, duk leka dengan dia baca tu lah, terjemah hati satu-satu, faham satu-satu. Ni duk berasa mengantuk tu imam baca panjang ni tak erti. Allah tu imam cepat weh, aku tak lagak ni. Rakaat pertama pun 4 muka lah. Contoh tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan Jibril mendengar ia Jibril. Kita kata dah, Jibril ni kalau mazhab Quran Hafs tak ada, Jibril belaka. Jibril ni kawan dia Syu'bah. Jadi kalau mengaji kitab qiraat tu, Syu'bah tu dia kawan dia Hafs, sama Asim. Jadi Hafs tu baca Jibril, Syu'bah baca Jibril. Jadi kalau mengaji kitab lah, mengaji Quran Syu'bah tu, riwayat Syu'bah tu, qiraat Hafs, qiraat Asim, riwayat Syu'bah, dia akan baca panjang lah Jibril. Baca mak wajib mutasi. Cuma hak ni ada satu wajah Jibril. Jibril mendengar ia Jibril akan kalam Allah dengan tiada berhuruf dan bersuara. Ini tak pelik lah. Macam Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mendengar kalam Allah yang qadim, yang tak berhuruf, tak bersuara. Tu atas pandangan mu'tamad. Jadi kalau orang bersoal, kok mana kita ni mendengar benda yang tak ada suara? Kita kata dulu sifat pendengaran ni asal dia boleh mendengar perkara yang ada. Cuma sekarang ni kita hanya dibuka hijab untuk dengar suara, bukannya dengar benda ada yang selain suara. Batu pelik tu, macam mana Allah Ta'ala dengar meja? Kita lihat meja boleh ya? Dengar meja tak boleh dah. Kita dengar kipas, bukan, kita dengar jam, tak boleh dengar jam. Yang boleh tengok jam je. Sebab apa boleh dengar jam? Sebab dia ada. Bukan makna kalau dia dengar jam makna bunyi jam dah. Bunyi tu lain, jam tu sendiri. Jadi sama juga sama juga Nabi Muhammad ataupun Nabi Musa alaihi salam, dia mendengar kalam Allah yang qadim dengan makna Allah membuka hijab pada dia untuk mendengar benda ada selain suara. Dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid, Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut, dia tu tak mustahil dan tak pelik, kerana nanti kita di akhirat akan melihat Allah Ta'ala dalam keadaan tidak bertempat, akan melihat Allah Ta'ala dalam keadaan tidak berjisim, akan melihat Allah Ta'ala dalam keadaan tidak berarah. Tak pelik itu. Itu selalunya lihat benda yang mesti berarah. Tiba-tiba nanti kita di akhirat melihat satu benda, iaitu Allah Ta'ala yang tak berhuruf, yang tidak berjisim, yang tidak bertempat, tidak berarah, tidak. Jadi kalau itu kita dengar, itu kita percaya, apatah lagi Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi Musa, Nabi SAW untuk mendengar kalam dia yang qadim. Tak ada apa. Sama lah Jibril. Dan tiada berjihah yang tertentu. Sebab apa dia kata gini? Sebab kalau jihah tertentu, kalau arah tertentu, makna dia macam mana? Makna seolah-olah contoh kita dengar arah ni, makna di kanan kita, makna Allah ada di kanan lah. Arah tu faham? Lepas tu dia kata tidak berjihah tu. Sebab kalau kita dengar bunyi mana tu, kata daripada sana
maka difahami daripada kalam Allah yang qadim tadi makna Quran. Faham makna Quran, faham? Lepas tu dalam perbahasan ulum Quran dia sebut apa? Lafaz daripada Allah dan makna daripada Allah tu Quran. Al-Quran tu lafaz daripada Allah, makna daripada Allah tu Quran. Kita panggil Quran. Lafaz daripada Nabi, sebab Nabi sebut gurung-gerang Allah Ta'ala sebut qala Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut sendiri, bukannya itu kalam Allah, dia sebut hasil daripada makna daripada Allah Ta'ala. Macam contohlah kita ni mengaji satu kelas, kita contoh kelas ni kuliah ni, lepas tu sehari balik kita syarah tadi tu syarah makna je lafaz kita. Tadi ustaz syarah gurang-gurang ni dia cerita pasal ni tu makna sama, lafaznya berbeza. Bukannya kita nukil balik apa yang kita sebut ni. Kita guna lafaz kita tapi makna sama. Jangan makna lain pula. Makna lain sesat. Dan menyuruh Allah Ta'ala mengambil lafaznya, lafaz Quran daripada Lauh Mahfuz. Lauh ni asal papan, mahfuz terjaga. Itu asal terjemah lah. Cuma hakikat Lauh Mahfuz wallahu a'lam. Dia makhluk dah tapi tak tahu. Tu. Macam arash, makhluk dah tapi tak tahu. Kursi makhluk dah tapi tak tahu hakikat dia. Hanya boleh tahu sifat lah, besar tak besar tu lah. Daripada Lauh Mahfuz dengan wasitah Israfil. Wasitah ni perantaraan. Mana dia tak ambil direct daripada Lauh Mahfuz, dia ambil daripada perantaraan Israfil. Jadi maknanya Israfil ni ada tugas lain selain daripada tiup sangkakala tu. Lepas tu kita nak apa dia? Spesifikkan tugas malaikat ni untuk apa yang kita hafal je, tak mesti jadi begitu. Boleh jadi lain, boleh jadi lain. Contoh malaikat Jibril turun wahyu. Zaman budak-budak kita turun wahyu. Lepas tu kan tanya pula, budak-budak pula tanya kita, dah sekarang ni malaikat Jibril buat apa? Dia sibuk saya malaikat Jibril. Tak apalah tu. Maknanya soalan tu dia tanya juga, jadi kita nak jawab apa? Yang tahunya malaikat Jibril ni ialah menyampaikan wahyu. Dah sekarang tak ada Nabi, tak ada Rasul, malaikat Jibril buat apa? Tidak ke? Malaikat Jibril ada dia buat benda lain tu, Allah Ta'ala suruh. Antaranya ialah tiup roh. Dalam surah Al-Qadar tu dia lah. Surah Al-Qadar tu wal malaikatu war ruh tu. Wal malaikatu war ruh. Ar-ruh di situ Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut tu malaikat Jibril. Kerana dia tu tugas dia tiup roh. Maka digelarkan ruh pada dia. Dan juga dia turun malam Lailatul Qadar dengan malaikat-malaikat lain. Lepas tu ikut dia. Allah Ta'ala nak perintah apa ikut dia. Sama macam Israfil ni. Tiup sangkakala. Dah Israfil buat apa sekarang ni? Tiup sangkakala pun tak jadi lagi. Sangkakala sekali dua ya. Tu. Maka adalah tiap-tiap huruf daripada segala huruf Quran pada Lauh Mahfuz itu qadar Jabal Qaf. Jabal Qaf Saudi tu lah. Jabal Qaf nak kata besar lah. Tapi Quran sekarang ni tak besar Jabal Qaf pun. Quran tu macam-macam saiz tu ada. Ada saiz besar, ada saiz kecil, ada saiz sederhana. Kalau saiz besar biasa untuk hafal Quran, saiz kecil tu biasanya untuk murajaah Quran, saiz hafal Quran ni. Kalau dia tak nampak mata sangat, dia beli besar tu buat hati tengok. Tengok tu macam tengok, nak tengok yang paling atas ni, tengok macam tengok sana. Besar Quran. Buat hati tengok. Kemudian dan di bawah tiap-tiap huruf itu beberapa makna yang tiada meliputi dengan dia. Dengan makna tiada meliputi ni mana tiada
dihinggakan. Maknanya melainkan Allah Ta'ala jua. Allah yang mengetahui dan meletakkan makna tiap-tiap huruf dan tiap-tiap kalimah tu, bukannya orang lain. Lepas tu kita kata Al-Quran ni lafaz dan makna daripada Allah. Tu Quran. Lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah, tu hadis kursi. Lafaz dan makna daripada Nabi, tu hadis nabawi. Tu basic lah dia panggil dalam ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Tiga itulah sumber pendalilan utama. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran satu, As-Sunnah dua, hadis kursi, hadis nabawi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jadilah lafaz dan makna turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lauh mahfuz tu lah, turun tu berdasarkan peristiwa, bukan berdebak itu ya. Berdasarkan peristiwa, berturut-turut sampailah 23 tahun. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 lah. 13 tahun tu semuanya pasal kidah belaka. Kidah. Berimalah kamu. Masuk pergi hijrah pergi Madinah tu, barulah turun syariat furuk fiqh ni. Sebab nak betul akidah dulu. Akidah tak betul dah badak benda je. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka mengambil Jibril. Kalau dalam satu tu dia kata la'allahu, mudah-mudahannya, dengan wasitah Israfil. Makna dia ambil tu dengan wasilah Israfil macam yang disebut tadi lah, bukan ambil direct lah. Maka mengambil Jibril tu Jim tak ada tu, daripada Lauh Mahfuz, yakni dengan perantaraan Israfil, dan diimlakkan atasnya. Diimlak ni mana tulis lah asalnya. Contoh dalam bab ilmu hadis ni, tok guru riwayat hadis dia sebut, contohnya dia riwayat an sampailah innamal a'malu binniyat. Patut nak murid tulis. Ada murid tulis dia panggil imla. Ada murid tulis apa yang tok guru cakap tu dia panggil imla. Contohnya tok guru tak buat kitab, contohnya Syekh Sya'rawi. Dia tak buat kitab tafsir pun, dia tafsir ke mulut ya, nak murid tulis. Tu imla. Yang tebal 15 jilid tu bukan dia tulis pun. Sebut dia Syekh, dia tulis balik. Syekh Utsaimin contohnya, kitab fatwa dia tu bukan dia tulis pun. Nak murid tulis, hasil daripada pengajian dia. Syekh Utsaimin Al-Salafi tu lah. Mekah tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mengambil betul. Dan diimlak ke atasnya seperti yakni la'alla sawat tak ada. Diimlakkan atasnya itu oleh malaikat yang dalam Baitul Izzah pada langit dunia. Baitul Izzah ni langit dunia. Langit dunia ni atas ni lah, bukan atas awal ni. Mana lapisan pertama tu lah langit dunia. Atas tu dah langit berterusan dah, langit lapisan lain dah. Dia tulis imla ni. Maka menyebutkan mereka itu malaikat yang dalam Baitul Izzah tu, di dalam suhuf mereka itu malaikat di Baitul Izzah. Suhuf ni kertas lah asalnya. Suhuf ni asalnya kertas lah. Kalau bahasa kita kertas lah. Tapi suhuf macam mana hakikat suhuf malaikat ni, wallahu a'lam, tu je lah. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan sesuatu daripada Quran kepada Nabi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi-Nabi lain, berkata Allah akan lafaz itu dengan tiada berhuruf dan tiada bersuara. Dah lagu mana? Dah ada siap dah. Dah siap dah. Allah Ta'ala kehendak untuk turun ataupun untuk berkata sedemikian ketika peristiwa sekian-sekian, diminta malaikat untuk turunkan ayat yang dah telah sebut dalam yang telah tertulis dalam Lauh Mahfuz lah. Kalau nak kata Allah Ta'ala berkata dengan tiada berhuruf, tiada bersuara, boleh tak? Boleh. Dari sudut mana? Dari sudut ada siap dah sejak azali apa yang Allah Ta'ala nak kata sejak azali.
Apa yang Allah nak kata sejak azali tu siap habis dah, dan dia memang tidak berhuruf tak bersuara. Tapi malaikat bila lihat dan dengar sifat kalam Allah yang qadim tu, dia faham macam tadi. Macam tadi. Maka turunlah satu berdasarkan peristiwa. Kalau peristiwa bab sembahyang turun wa aqimus salat, bab puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Situlah. Okay. Kemudian difaham, maka difaham daripada kalamnya, kalam Allah. Tu kata. Makna malaikat lihat ataupun dengar kalam Allah yang qadim. Memang tak buruk tak bersuara. Dan dia faham. Macam Nabi Musa mendengar kalam Allah, tak berhuruf tak bersuara. Faham. Dah lagu mana? Tak payah. Tak mikir. Kita tak boleh buka hijab untuk mendengar benda yang ada. Kita hanya boleh buka hijab untuk mendengar suara. Jadi kita tak nak faham. Jadi sami'na wa ata'na, aku dengar, aku terima, sudah. Tu kata beriman tu. Jadi beriman ni bukan semua perlu kepada kita jelas berlaku. Ada benda yang kita tak jelas tapi terpaksa telan. Macam benda ghaibiyat. Ada siksa kubur, tak pernah jumpa pun terpaksa telan. Beriman je. Ada. Syurga neraka ada. Tak boleh dah nak sabit dalil akal, tak boleh dah. Hak tu Nabi sebut, Quran sebut. Kita terima. Habis selesai. Quran sebut Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa. Cakap lagu mana? Khilaf. Cakap tu pasti. Cakap lagu mana? Khilaf. Itu yang kata pandangan mu'tamadnya ialah Nabi Musa mendengar kalam Allah yang qadim, tak berhuruf tak bersuara. Lagu mana boleh terima? Maka ulama pun kata seperti mana saya sebut tadi, kita boleh menerima, kita melihat Allah Ta'ala dalam keadaan tidak bertempat, tidak berarah, tidak berjisim. Macam mana kita tak boleh terima Allah Ta'ala membukakan hijab pada Nabi Musa, Nabi SAW untuk mendengar kalam Allah yang qadim. Itu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bahawa diturunkan daripada qadar yang tertentu. Qadar tertentulah, yang ini berdasarkan peristiwa. Kalau semayang saja, kalau bab zina saja, kalau arak saja, gitu lah. Dia bukan just sekaligus. Maka menyuruhlah Allah akan Israfil pula dengan menengahi luh mahfuz. Menengahi itulah wasitah tu. Dia tolong beri kepada Jibril tadi itu, bahawa diturunkan dengan qadarnya, qadar apa yang nak disebut itulah. Maka diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disampaikan oleh Jibril. Jibril lah. Jadi wasitah Israfil, dia buat Jibril ambil pada luh mahfuz daripada malaikat Israfil. Israfil beri pada Jibril, Jibril beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril jumpa Nabi SAW ialah sebanyak beribu-ribu kali. Nabi yang paling banyak dijumpai Jibril ialah Nabi SAW. Hingga habislah dalam 23 tahun, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Habis, selesai. Itu proses kalamullah al-lafzi, kalamullah yang berlafaz yang kita baca di Quran masjid ni. Itulah turun dia. Lepas pada tu macam mana? Lepas pada tu disusun semula sahabat lah. Ada yang mansukh, ada yang sabit. Yang mansukh tak ada dalam Quran. Ada tak dulu yang lain pada Quran yang sekarang ada, tapi mansukh. Sebab apa? Sebab dia sudah meliputi apa yang dalam Quran tu. Benda sama je kadang-kadang. Jadi memadai. Bukan makna dia rekod sendiri. Sahabat rekod sendiri, bukan. Sahabat nak tulis tu pun dengan penuh amanah, peluh. Bapa berat tanggungjawab. Ni berkaitan dengan agama ni, bukan berkaitan dengan hawa nafsu, bukan kaitan dengan kitab kita sendiri tulis. Ni tulis kalamullah, nak pilih satu-satu mana mansukh, mana nasikh, mana yang boleh dipakai lagi, mana yang telah mansukh. Ada yang dalam Quran kita ni, Quran ni masih sabit lafaz dia tapi hukum mansukh. Ada juga. Macam hadis lah. Hadis Nabi sebut tapi hukum dia telah mansukh. Tak guna dah. Sama ada mazhab kita atau mazhab lain, tak guna dah. Contoh.
Kemudian kata musannif, nak tahu mansukh nasikh ni lagu mana pula? Tu ilmu asing pula. Sebab tu kita ni tak reti mana ni. Sebab tu kita qala ulama, qala imam sekian-sekian, qala imam sekian-sekian gitu. Ya, sebab dia reti, kita tak reti. Ada reti orang, ada orang reti ilmu nasikh mansukh, mampu. Bila nak mengaji tak tahu siapa tu guru, tak tahu tu guru tak tahu. Nak mengaji kan siapa nasikh mansukh ni? Maka begitu. Maka sebab tu kita bersandar pada ulama. Qala al-imam sekian-sekian, hukum dia sekian-sekian, sebab dari dia sekian-sekian telah mansukh. Tahu mana? Dia tahu lah. Kita tak tahu, kita tak belajar. Kita hanya boleh belajar fiqh ya, dengan dalil yang telah sabit dalam fiqh. Nak cari sebab apa mansukh tu payah dah. Batu antara orang yang aling dalam bab nasikh mansukh ni al-Imam Syafi'i. Iktiraf ulama pada dia reti nasikh mansukh lebih tepat. Usul fiqh dia juga, usul fiqh dia juga. Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah. Kitab usul fiqh yang paling banyak atas dunia ni mazhab Syafi'i. Hal-lain itu baru ada ya. Hal-lain itu baru ada. Mazhab Hanafi baru ada, mazhab Hanbali baru ada, Maliki baru ada. Ni kita Imam Syafi'i sendiri tulis kitab usul fiqh. Kemudian selepas-lepasnya dia ikut balik lah usul fiqh ulama-ulama mutaakhirin Syafi'iyah, dia buatlah kitab usul fiqh. Cuma pengasas dia siapa? Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Hanafi pula. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad tak ada. Yang ada selepas dia, mazhab dia baru ada. Tapi dia sendiri tak tulis kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh yang ditulis ialah Imam Syafi'i. Tu pun kalau mazhab lain kalau ada kitab usul fiqh, dia hampir-hampir lebih kurang sama macam kitab dalam kitab usul fiqh perbahasan mazhab Syafi'i. Cuma mungkin kaedah depa lain-lain lah, sebab bahasa pula, sebab mazhab lain-lain, kaedah pun lain lah. Tu je lah yang lainnya. Hak lain semua lebih kurang. Cuma kalau mengaji kitab usul fiqhnya, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i kontradik terlalu banyak. Terlalu berlawanan. Sama lah dalam fiqh pun. Fiqh mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i terlalu banyak perbezaan. Tapi dengan perbezaan ini, kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah ta'ala, dengan sebab mazhab Hanafi lah banyak umat Islam terlepas daripada dosa. Dengan sebab mazhab Hanafi banyak umat Islam terlepas daripada dosa. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita bahas tu hukum ni haram, tiga mazhab haram, tiba-tiba mazhab Hanafi harus. Mana tak ijma' lah. Dia kalau mazhab empat ni kalau khilaf, dia khilaf mu'tabar dia panggil. Contoh dalam kurut, contohlah kita kata ni. Contoh dalam kurut kata, tak kurut lah, hak lain. Contoh kita kata bab bismillah. Bismillah mazhab Maliki tak ada. Mazhab Hanbali slow. Mazhab Maliki slow. Mazhab Syafi'i jahar. Jadi kita seorang jahar ni. Tiga mazhab lain, ada yang kata tak payah baca, ada yang kata slow baca. Jadi khilaf ni khilaf mu'tabar. Mu'tabar makna kita masih boleh beramal walaupun kita seorang saja yang berpandangan sedemikian. Hak mazhab lain senyap-senyap tak payah buat langsung. Tapi kalau khilaf pandangan syaz tak boleh. Contohnya ialah Imam Daud Al-Zahiri, pandangan dia ialah boleh orang lelaki yang nak khitbah orang perempuan tengok dia tu bogel. Habis cerita. Boleh tengok bogel belaka. Boleh tengok orang yang kita nak nikah tu dalam keadaan belum sah nikah lagi, nak tengok saja, tengok tu boleh tengok seluruh badan. Tu qaul syaz. Tu tak boleh ikut. Kalau ikut habis cerita. Baik. Jadi sekarang ni ialah apa orang kata tadi? Jadi mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah ni dengan sebab dia banyak umat Islam terlepas dosa. Contohnya bab muamalat, banyak guna Hanafi. Bab muamalat guna Hanafi. Zakat kita Abu Hanafi. Tu pun tak pernah Hanafi mana, tapi Hanafi lah. Kalau guna Syafi'i boleh, tapi berat kepi uzat tu. Pusat zakat tu berat berlambak. Berat aja ke ofis. Susah kan nak urus. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala,
faidatun. Ini satu faedah. Bermula pertama-tama orang yang memula mengata Quran itu makhluk ialah Ahmad ibnu Abi Daud. Jadi makhluk Quran. Makhluk Quran isu yang sangat besar ketika ulama salah dulu. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad ibnu Hanbal, zaman Imam Bukhari, sehingga berselisih Imam Bukhari dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap bertegah kata siapa kata Quran ni makhluk kafir. Imam Bukhari kata makhluk tu Quran makhluk lah. Tegah dulu ni. Berselisih dua orang ni sehingga kan Imam Bukhari mendapat kesan yang sangat buruk, iaitu anak murid lari belakang. Tinggal 10 orang ni, termasuk Imam Muslim. Imam Muslim masih lagi dengan Imam Bukhari. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad pengaruh besar. Dia adalah imam hadis lah tu. Satu imam hadis, lepas tu imam mujtahid pula, mazhab dia ada pula. Imam Bukhari khilaf lah. Ada yang kata mazhab Syafi'i, ada yang kata dia mujtahid mutlak. Khilaf tu. Kalau tengok lagi kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah, adalah nama Imam Bukhari seolah-olah dia tu mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau ikutkan khilaf lah. Tak apalah khilaf tu. Katanya zaman Quran itu makhluk, yang timbul isu tu sehingga kan Imam Bukhari mendapat kesan. Jadi mana betul? Jadi ulama akidah bila tengok peristiwa tu, dia orang panggil ulama mutaakhir ini, dia tapih balik betul ke tidak tu. Jadi kita kata makhluk Quran ni haram sebut depan orang yang selain majlis ilmu. Haram lah. Sebab apa? Sebab dia membawa kepada kefahaman sifat perkata Allah yang di zat tu baru. Jadi kalau walaupun dia i'tiqad sifat perkata Allah itu qadim, tapi dia sebut itu, hukum dia haram. Tapi kalau dia sebut gitu dan dia i'tiqad sifat perkata Allah itu baru, dia haram lagi kafir. Tu. Tapi kalau sebut dalam majlis ilmu, kalau sebut dalam majlis ilmu dalam kitab Sirajul Huda, sebut khilaf 3 pandangan. Pandangan mu'tamad boleh sebab nak tunjuk hak sebenar. Sebab makhluk yang kita makhluk pula. Sebab Quran yang kita cetak memang makhluk. Kita sebut alif lam mim memang makhluk sebab daripada kita. Tapi kalau Allah sifat kata itu sifat qadim. Dan apa yang kita baca ni hasil daripada tulisan. Nanti kita dengar kalam Allah yang kalam Allah Taala ketika di padang mahsyar tu bukan kalam Allah yang dalam Quran, bukan. Seperti mana yang kita telah lalu dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.